Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Adli Zubair bin Misrul. Rakam talib huwa sifrun sittah sifrun samaniah khamsah salasah. Sanuqaddimu lakum 'an as-subah fil 'ilmi at-tasawuf. Nabda'u 'anil muqaddimah. المقدمة. التصوف هو علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل هناك عدة مناهج عملية في التصوف وإن الصحبة بعد من المناهج العملي الثمانية. الصحبة هو المنهج الأول الذي يبحث في الكتاب حقائق عن التصوف من 7 مناهج الأخرى. Seandainya tasawuf ni adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan-keadaan menyucikan jiwa, membersihkan akhlak, membina semula zahir dan batin. Terdapat 8 pendekatan praktikal bagi tasawuf, antaranya ialah plus suhbah. Jadi kami akan membentangkan mengenai as-suhbah dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Adil Hakimi bin Muhammad Yuzi. Rakam talabah sifrun sittah wahidah sab'ah sittah sifrun. Saya akan meneruskan dengan bahagian saya, iaitu berkata ahamiyatuha wa faedah wa atharuha, iaitu kepentingan, kebaikan dan kelebihan bersahabat. Inna lis-suhbah atharan amikan fi syakhsiyah al-mar'i wa akhlaquhu wa sulukuhu. Was-sahib yaktasibu sifatul sahib bita'si' ar-ruhi wal iqtida'i amali. Al-insan ijtima'i bil-tabi'. La budda an yukhalid an-nas wa yakunu lahu bainahum akhla'i wa asdiqa'i. فإن اختاروهم من أهل الفساد والشر وفسوق والمجنون إن حضرت أخلاقه وإن حطت صفاته تدريجية دون أن يشعر حتى يصل إلى حديدهم ويهوى إلى دركهم. أما إذا اختار صاحبه أهل الإيمان والتقوى والاستقامة والمعرفة بالله تعالى فلا يلبس أن يرتفع إلى وجه لاهم ويكتسب منهم خلق القويم والإيمان الراسخ وصفات العالية والمعارف الإلهية وتحرر من عيوب نفسه فرعنت خلقه. ولهذا تعرف الأخلاق الرجال بمعرفة أصحابه وجلساؤه. Benda ini menerangkan tentang pergaulan seseorang yang boleh membentuk kepada kepribadian, akhlak dan tingkah laku manusia. Jika seseorang itu memilih sahabat yang jahat, fasik dan rosak akhlaknya, maka sikap dia akan berubah menjadi seperti mereka. Jika dia memilih kepada orang-orang yang ahli iman, bertakwa, istiqamah dan makrifah kepada Allah, maka dia boleh dapat mencapai derajat seperti mereka. Seterusnya adalah berkata aqsamus suhbah, pembahagian sahabat. Ada 3, iaitu yang pertama as-suhbah ma'a man fawqika wa hiya fil haqiqat khidmah, iaitu persahabatan dengan orang yang lebih tinggi. Sebenarnya ini merupakan satu bentuk perkhidmatan. Atau yang kedua adalah suhbah ma'amil dunika wa hiya taqda ala matbu' bisyafaqah wa rahmah wa ala tabi' bil wafaq wa rahmah, iaitu persahabatan dengan orang di bawah, iaitu sikap kasih sayang pada para pengikut dan bagi pengikutnya harus setia dan menghormatinya. Dan yang terakhir adalah as-suhbah al-aqfaq wa nasrah wa hiya mabniyah ala al-ithar wa futuwah, persahabatan dengan orang yang setara. Persahabatan model ini lebih didasarkan pada sikap yang mengutamakan orang lain. Seluruhnya adalah berkaitan khasa'is suhbah, iaitu jenis-jenis sahabat yang boleh dicari. Dia ada 5, iaitu yang pertama al-aqlu, iaitu mestilah berakal. Yang kedua adalah husnul khulqu, iaitu mestilah baik akhlaknya. Dan yang ketiga adalah as-salih, iaitu orang-orang yang soleh. Yang keempat adalah la tushab harisun ala dunya, iaitu orang yang tidak mengagumi atau mencintai dunia. Dan yang terakhir adalah as-sadiq, iaitu orang yang jujur, bukan seorang yang pembohong. Yang terakhir saya akan membentangkan berkaitan dalil berkaitan suhbah daripada Al-Quran dan hadis. Daripada dalil Quran yang saya akan berikan sebanyak 1, dan daripada hadis saya akan berikan sebanyak 1 juga. Daripada dalil Quran berbunyi, qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah At-Taubah ayat 119, yang bermaksud Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Was-sadiqun ini akan menerangkan berkaitan perkataan as-sadiqin daripada surah Taubah ayat 119 tadi, iaitu was-sadiqun hum suffah minal mu'minin allazi anahumullah biqaulihi bismillahirrahmanirrahim minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Suratul Ahzab ayat 23. Orang-orang yang benar, mereka adalah golongan orang-orang yang beriman yang Allah telah maksudkan dalam firman-Nya. Di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Daripada hadis Rasulullah SAW pula, qala Rasulullah SAW, innama mathlul jalis salih wa jalis su kahamil masak wa nafi khair wa fahamil masak imma an yahdika yu'tika wa imma tubta' minhu wa imma an tajidu minhu riha tayyibah wa nafikh khair imma an yahriq thiyabuka wa imma an tajid fihi riha muntanah. Nabi bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau kamu akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama dengan tukang pandai besi, engkau boleh terbakar kerana apinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau hangus daripada pembakaran api tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairil Harfirian Tamim Muhammad Asmawitan. Rakam talib 0608889. Tayyib, aqwalu al-fuqaha muhaddisin fi ahmiyati suhbah wa adabiha. Ini kata-kata fuqaha dan ulama hadis tentang kepentingan berguru dan adabnya. Awalan wa Ibnu Abi Jamrah fi kitab Buhja al-Nufus. Ahmiyatu as-suhbah fi hadha al-aqwal huwa man huwa a'lam minhu wa a'rif hadha ma huwa fi jihad asghar. Jadi maksudnya Ibnu Abi Jamrah ni menyatakan bahawa berdamping dengan orang yang lebih berilmu ataupun orang yang arif itu ada satu jihad kecil. Taib, wa ba'da zalik min Ibnu Qayyim Jawziyah fi kitab Al-Wabil As-Sayyib min kalam at-tib. Fa idza arada al-'abdu an yaqtadi birijal falyanzur hal huwa min ahli zikru aw min al-ghafilin wa hal al-hakim alayhi al-hawa aw al-wahyi. Maksudnya dekat sini Ibnu Qayyim Jauziyah menyatakan betapa pentingnya melihat seorang guru itu termasuk dalam kalangan orang yang berzikir, yakni orang yang mengingatkan kepada Allah, mengingati Allah, ataupun seorang yang lalai. Jadi pentingnya seorang murid ini berguru dengan orang yang mengingatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan jalan ke arah jalan yang benar. Wallahu a'lam. Seterusnya saya serah kepada sahabat saya. الآن سأقدم لكم عن أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها. قال الأمير عبد القادر الجزائري: على أن المريد لا ينتفع بعلوم الشيخ وأحواله إلا إذا انقاد له الانقياد التام ووقف عند أمره ونهيه مع اعتقاده الأفضلية والأكملية. Maksudnya, adalah lebih tinggi bahawa murid itu tidak mendapat manfaat daripada ilmu dan syarat syekh, melainkan dia benar-benar tunduk kepadanya dan patuh pada perintah dan larangannya dengan keyakinannya kepada kelebihan dan kesempurnaan. Waqal, wujiba 'ala al-murid talab al-akmali al-afdali min al-mishayikh khasyata ayyul qiyaf yadahu biyadan jahilan bi tariqil muwassili ila al-maqsud fayakunu zalik 'aunan 'ala halakihi. Maksudnya, wajib bagi murid untuk mencari yang paling lengkap dan terbaik daripada syekh agar dia tidak jatuh ke tangan orang yang jahil dan ia akan menyumbang kepada kebinasaannya. Wa qala Ibnu Athaillah As-Sakandari: wa yanbaghi liman azmin 'ala al-istirsyad wa suluku tariqir rasyad ay yabhasa 'an syekh min ahli taqiq salikun li tariq tarikun li hawah rasikhul qadami fi khidmati maulahu fa iza wajadahu falyamtasilu ma amar wa laitahu amma naha anhu wa zajar. Maksudnya, perlu bagi orang yang berazam untuk mendapat petunjuk dan menempuh jalan petunjuk mencari syekh dari kalangan ahli tahqiq yang mengikuti jalannya, meninggalkan hawa nafsunya, teguh dalam pengabdian kepada tuannya, dan jika dia mendapatinya, hendaklah dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dan menjauhkan daripada apa yang dilarangnya. Waqala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani: fasluka ya akhi ala yadi syekh nasihin yashghaluka billahi ta'ala hatta yuqta'u anka hadithin nafsi fil salah. Maksudnya, maka berjalanlah, wahai saudaraku, di bawah tangan seorang syekh yang berakal budi yang akan menyebutkanmu dengan Tuhan yang Maha Esa sehingga terputus darimu pembicaraan diri dalam solat. Waqal, wa iyyaka an turidal wusula ila zalika bighairi syekh kama alaihi ta'ifatul mujadillina bighairi ilm fa inna zalika la yusah laka abadan. Maksudnya, berhati-hatilah juga daripada ingin menuntut ilmu tanpa seorang syekh seperti halnya dengan golongan pendebat tanpa ilmu, kerana itu tidak akan pernah sesuai untuk kamu. وقال أبو علي الثقفي: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحبة طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا برياضة من شيخ مؤدب ناصح. Maksudnya, jika seorang lelaki mengumpulkan semua ilmu dan menemani semua golongan manusia, dia tidak akan mencapai darajat manusia, melainkan dengan didikan daripada syekh yang sopan dan menasihati. Waqala Abu Madin: man lam ya'khuzul adaba minal muta'addibin afsadu man yataba'uh. Maksudnya, barang siapa tidak mengambil adab daripada kalangan orang yang beradab, maka ia akan merosakkan orang yang mengikutinya. Hadza faqat minni. طيب، خاتمة. جانبا إلى جنب مع الناس أكثر الدراية سيقودنا إلى طريق الصحيح ولا نحيد عن صراط المستقيم. يمكن للمدرسين أيضا تعليم الشخص أن يكون متحضرا عند طالب المعرفة. يقول مثال عربي: الأدب فوق العلم، العلم واسع، لذا أدرس للحصول على المعرفة الحقيقية. يختار معلم فقيه في المجال الذي نريد دراسته.
لا تخطر مع المعلم الخطأ لأنه قد يؤدي إلى الضلال. Baik, sebagai penutupnya, berdampinglah dengan guru yang berdamping dengan guru itu amatlah penting ketika mencari ilmu, dan ketika berguru itu perlulah kita ni menjaga adab kerana ingin mendapat keberkatan ilmu, dan bergurulah dengan orang yang benar supaya kita tidak terpesong dari jalan yang benar dan sentiasa berada dalam landasan yang benar, insya-Allah. Wallahu a'lam.